hadis sahih riwayat Muslim 1342. Ini merupakan hadis sahih, sahabat-sahabat sekalian. Maksudnya bila sebut hadis sahih, hadis yang kita tidak ragu ia datangnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah juga datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ia merupakan wahyu. Hadis Nabi juga wahyu daripada Allah dengan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena faham satu perkara, Dajjal juga adalah makhluk yang Allah ciptakan. Dan cara untuk berlindung daripada fitnah Dajjal, Allah yang tahu. Allah yang tahu. Lalu Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita. Soal bagaimana ayat ini, surah ini boleh membantu kita berhadapan dengan fitnah Dajjal, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ia berdasarkan hadis Nabi riwayat Muslim 1342. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafiza 10 ayatin min awal suratil kahfi usima minad dajjal. Yang bermaksud, barang siapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, ia akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Subhanallah. Saya ulang lagi sekali, Nabi SAW bersabda, ia adalah hadis sahih yang tidak diragui datangnya daripada Nabi. Dan apa yang datang pada Nabi datang juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda yang bermaksud, sesiapa yang menghafal 10 ayat terawal daripada surah Al-Kahfi, ia akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Apa maksud Dajjal, sahabat-sahabat sekalian? Dan di sana ada riwayat hadis yang lain menyatakan siapa yang menghafal 10 ayat awal dan 10 ayat akhir selamat daripada fitnah Dajjal. Namun antara yang paling kuat adalah 10 ayat terawal. Jadi kenapa Ustazah baca juga 10 ayat terakhir dan cuba ajak orang hafal juga? Kerana di sana ada dalil yang menyatakan 10 ayat terakhir juga menjadi benteng terkuat daripada fitnah Dajjal. Ad-Dajjalun membawa maksud apa? Pendusta. Pendusta. Sebab itu di zaman Rasulullah sendiri dah ada kuncu-kuncu ataupun tentera Dajjal. Maksud Ad-Dajjal pendusta. Kerana itu ada seorang lelaki di zaman Rasulullah yang bernama Musailamah yang mengaku menjadi Nabi. Bahkan Musailamah diberi gelaran Al-Kadzab. Sebab itu Ad-Dajjal juga dari sudut bahasa Arab membawa maksud Al-Kadzab, iaitu penipu, pendusta, orang yang manusia, makhluk yang memperdayakan manusia lain. Masya Allah. Pada zaman Rasulullah ada seorang lelaki bernama Musailamah dan lalu diberi gelaran Al-Kadzab, Musailamatul Kadzab. Dia mengaku menjadi seorang Nabi. Pernah dia mengutuskan utusan dan menyampaikan surat kepada Nabi SAW supaya mengiktiraf dia juga salah seorang Nabi. Masya Allah. Kemudian Nabi mengantarkan utusan. Nabi menghantarkan utusan daripada sahabat Nabi, seorang yang beriman, seorang yang soleh. Cuma saya lupa, mungkin encik suami boleh cari. Nabi hantarkan utusan untuk menyampaikan apa jawapan Rasulullah. Dan akhirnya Musailamah dan juga nak kata tentera ataupun puaknya, orang yang menyokongnya, menyeksa utusan ini sehingga mati. Membuatkan Nabi sangat duka cita dan sangat bersedih. Tuan-puan sekalian, kuncu-kuncu Dajjal telah pun jelas keluar pada zaman Rasulullah lagi. Masya Allah. Mungkin bagi kita Ad-Dajjal, Al-Masihud Dajjal. Kenapa sebut Al-Masih? Kan kita, subhanallah, di akhir zaman nanti, insya-Allah, wallahu alam, kita sempat atau tidak. Tapi kita yakin dan percaya bahawasanya Nabi Isa Al-Masih akan menyelamatkan umat Islam. Nabi Isa Al-Masih akan menyucikan daripada bumi ini kekufuran. Nabi Isa Al-Masih, subhanallah, akan mengalahkan Dajjal Al-Masih. Kenapa diberi gelar Dajjal Al-Masih? Kerana Dajjal juga menyerupakan dirinya sebagai orang yang suci, orang yang bersih, orang yang membawa petunjuk, orang yang membawa khabar gembira,
orang yang makhluk yang membebaskan manusia daripada kesengsaraan, yang memberikan nikmat, dan Allah memberikan kelebihan kepada Dajjal ini untuk menguji keimanan. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat sekalian, kemungkinan kita tidak sempat untuk berjumpa dengan Dajjal Al-Masih. Tetapi percayalah, sejak daripada zaman Nabi Muhammad SAW sehinggalah berlalu tahun demi tahun, sehingga 1443 tahun hijrah dah kita, sentiasa ada tentera Dajjal yang sedang menyiapkan kekuatan mereka untuk menyambut keluarnya Ad-Dajjal, Al-Masihud Dajjal. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, antara kuncu-kuncu Dajjal yang kita tidak sedar, fitnah yang berlaku pada hari ini, penipu-penipu, pendusta, orang-orang munafik, Yahudi, Nasrani, semua tu memanglah itu tentera mereka lah, kan? Dan kita tahu hari ini dah ada dah kekuatan tentera yang disiapkan oleh Bani Israel, oleh Yahudi, untuk buat persiapan keluarnya yang mereka nantikan, iaitu Ad-Dajjal. Allahu Akbar. Dan hari ini belum keluar Dajjal pun, umat Islam sendiri dah banyak kalah dengan ujian, dah banyak kalah dengan fitnah. Fitnah COVID ataupun wabak COVID-19 ini satu ujian yang berat, satu fitnah yang berat, sahabat-sahabat sekalian. Ramai mana orang hilang akhlak mulia, mulut dah jadi maki hamun dan sebagainya. Ramai mana disebabkan terkurung di dalam rumah. Ini ujian, ini satu fitnah. Akhirnya terjebak dengan video-video yang tidak baik. Sebelum tu tak pernah tengok video lucah, jadi tengok sampai ketagih. Sebelum itu tak pernah buang masa tengok movie. Akhirnya sebab tak keluar daripada rumah, waktunya berlalu begitu saja. Berlaku kekasaran rumah tangga, keganasan rumah tangga, berlakunya penceraian dan sebagainya. Ingatkan bila duduk dalam rumah sama dengan anak, makin pulih hubungan kasih sayang dengan anak. Tapi tak, ibu ayah makin kuat marah anak, sampai anak trauma, tak sabar nak pergi sekolah, tertekan duduk di rumah. Subhanallah, Allahu Akbar, macam-macam. Subhanallah, kita tahu antara yang dipesan oleh Rasulullah SAW bila tiba fitnah Dajjal, dan kita tidak tahu berapa lama, kerana satu hari pertama Dajjal kan keluar, maksudnya terlepas daripada ikatan dia tu, satu hari pertama umpama seperti 40 tahun Encik Suami. 40 tahun ke 4 bulan tak, peringkat awal kan, satu hari Dajjal menyamai setahun. Betul? Masya Allah, tuan-puan sekalian, maksudnya tak tahu berapa lama sebenarnya jumlah sebenar Dajjal akan menguasai sebelum kan Imam Mahdi, sebelum Nabi Isa alaihissalam. Dalam tempoh tersebut, antaranya yang dipesan oleh Rasulullah, ikat, berdiam di dalam rumah. Antara tempat yang selamat melindungi diri daripada fitnah Dajjal adalah berdiam di dalam rumah, walaupun dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan macam mana sekalipun. Bahkan dipesan kepada para suami, ikat isteri dan anak-anak pada tiang rumah-rumahmu. Masya Allah. Dan bila datang wabak COVID-19 ini, Allah sedang melatih kita untuk berdiam di rumah, tak keluar daripada rumah kan. Cuba sesuaikan diri berdiam di dalam rumah, berkurung di dalam rumah, dan waktu yang sama meningkatkan amal ibadah, amal soleh dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti bila keluar betul Dajjal dalam tempoh kita tak tahu, dan bahayanya sudah tentu lebih bahaya daripada fitnah wabak COVID-19 ini sendiri, kita tetap teguh, berdiam, redha, bersedia. Sebab apa? Manusia yang diuji Allah untuk bertemu dengan fitnah Dajjal, inilah golongan antara yang terkuat di kalangan umat Islam, yang terpilih untuk berhadapan dengan fitnah Ad-Dajjal. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, antaranya hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW menyebut tentang Dajjal sampai kita berkata, "Ya Rasulullah, berapa lama dia di bumi?" Rasulullah menjawab, ini hadis sahih riwayat Muslim selama 40 hari. Hari seperti setahun, hari seperti sebulan, dan hari seperti seminggu, dan seluruh harinya seperti hari-hari kalian. Mereka berkata, pada hari itu apakah memadai bagi kamu solat seperti sekarang? Kata Nabi, tidak. Maka hendaknya solat sebagaimana kadar seperti biasanya. Subhanallah. Nabi menjelaskan ada harinya Dajjal itu, walaupun satu hari umpama seperti 40 hari. Satu hari umpama seperti 40 hari. Dan ada satu hari umpama seperti seminggu. Maksudnya lamanya
Satu hari bagi Dajjal itu, satu hari menyamai 40 hari bila Dajjal itu berada dan keluar. Allahu Akbar. Anggaran lebih kurang setahun. Wallahu a'lam, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ketika itu Dajjal boleh mengubah suatu kawasan. Satu kawasan yang subur menjadi kering kontang. Manakala satu kawasan yang kering kontang boleh jadi subur dan sebagainya. Dan Dajjal boleh menghidupkan orang mati, akan menyeksa dan sebagainya dengan tentera-tenteranya yang sedang menguasai bumi, yang sedang menguasai segala-galanya. Tetapi tuan-puan sekalian, sebab itu kita kena berjuang untuk menghafal 10 ayat awal Al-Kahfi dan cuba memahami. Dan cuba perhatikan ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi. Itu adalah doa Ashabul Kahfi, pemuda Al-Kahfi. 7 orang pemuda Al-Kahfi berdoa dengan Allah dengan doa ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi.